Assalamualaikum semua, selamat petang, apa khabar? Salam Jumaat. Anda kembali lagi bersama dengan saya Eddie Junadi dalam IG Live Sina Plus, Dominasi Gaya Hidup. Dan insya-Allah pada petang ini kita akan bersama dengan Ashraf Muslim untuk kita berkongsi cerita tentang keadaan semasa Ashraf Muslim, bagaimana keadaan beliau selepas sembuh setahun dah Alhamdulillah daripada COVID-19, COVID-19. Tetapi bagaimanapun kita difahamkan Ashraf baru ini telah pun datang pula sedang berhadapan dengan long COVID punya simptom. Okey, kepada anda semua, selamat menyertai kami, selamat bergabung dengan kami di IG Sina Plus. Saya Eddie Junaidi. Megat 8688 apa khabar? Shaini apa khabar? Zaifi Saufi apa khabar? Selamat petang. IR Farhan 88. IR tu insinyur ke? Jurutera ke awak? Oh, sinar hari apa dia bersama kita? Alamak. Fairuz Shazlin apa khabar? Selamat petang. Api Saha pun ada bersama kita. Selamat petang. Assalamualaikum semua. Sebelum kita mulakan, sebelum kita bersama dengan Ashraf Muslim, boleh tak saya tahu adakah suara saya anda dapat dengar dengan jelas? Adakah visual saya okey? Kalau okey, cuba kata okey atau bagi thumbs up ke. At least saya tahu saya punya visual dan juga audio okey untuk kita lanjutkan dengan sesi IG Live kita pada petang ini. Syafiq Zayuti, Assalamualaikum, apa khabar? Amna Nisha sekali bersama kita. Amna Nisha, selamat datang, selamat datang. InsyaAllah petang ini kita akan bersama dengan Ashraf Muslim tidak lama lagi. Okey, Apisa kata boleh ngam. Terima kasih Apisa. Amna Nisha pun kata okey, jelas, Alhamdulillah. Dah solat asar ke semua? Asar baru je masuk kan? Tak apa, sempat lagi lepas ni boleh solat. Tapi kalau solat sekarang pun tak ada masalah. Elok kita cepat-cepatkan solat kan. Nanti kata Eddie pula kata lambatkan solat. Alamak kan. Rose Mawar, Assalamualaikum. Amboi, nama dia ada Rose, ada Mawar pula kan. Okey, untuk maklumat anda semua, hari ni sesi IG Live kita akan bersama dengan pelakon, pengusaha, pengacara Ashraf Muslim yang akan berkongsi cerita tentang pengalaman dia sendiri, pengalaman beliau, bagaimana beliau dijangkiti COVID-19, COVID-19 pada tahun lalu. Dah setahun dah pun sebenarnya, Alhamdulillah dia dah sembuh. Tapi baru-baru ini Ashraf Muslim berkongsi di laman sosialnya, dia terpaksa mendapatkan rawatan akibat otot di bahunya, tak silap saya, mengecut. Itu juga saya difahamkanlah bahawa ianya merupakan antara simptom-simptom ataupun gejala yang terpaksa dihadapi oleh antara mereka yang pernah dijangkiti COVID-19, COVID-19, iaitu long COVID ataupun post COVID orang kata. Tak tahu 510 join kita. Assalamualaikum, tak tahu apa khabar. Kat mana tu? Hari ni hari Jumaat, cuaca hari ni pun okey, Alhamdulillah. Ya, kita tunggu kejap lagi, insyaAllah Ashraf Muslim akan bersama dengan kita. Okey. Izian, Izian Darif bersama kita. Assalamualaikum, apa khabar Izian Darif? Izian Darif ni nampak nama, nampak gaya macam cantik orangnya gitu. Ashabel, hai Ashabel, terima kasih kerana bersama dengan Sina Plus pada petang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar hari ni? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ashraf sudi bersama dengan Sina Plus IG Live kita pada petang ini. Okey, tak ada masalah bang. Kat mana tu? Ada dalam kereta. Nak keluar ke ataupun memang cari pot dalam kereta untuk senyap ke macam mana? Memang nak keluar kerja, nak pergi beli barang. Okey. Kita curi waktu sikit lah. Kita curi waktu sikit boleh Saya cakap dalam kereta okey lah. Okey, ngap. Alright, Okay. jadi Ashraf, dah setahun berlalu kan, dah sembuh daripada COVID-19. So, setakat ni apa khabarnya Ashraf, keluarga semua macam mana? Especially dalam tempoh lockdown ni, apa ceritanya Ashraf? Yelah, bila lockdown ni semuanya tak boleh nak buat apa kan. Nak kerja pun tak boleh. Tapi sebenarnya ada hikmah sebenarnya. Di sebalik tu kita boleh dapat, yelah, sebelum ni kita tak boleh tengok anak-anak kita belajar kan.
tak boleh nak tolong bantu-bantu buat kerja rumah. Tapi kali ni mencabar sikit lah sebab kita boleh tengok anak kita ni dah macam ni, anak kita macam ni kan. Duduk dengan dia, belajar dengan dia, tengok apa yang dia belajar, apa yang dia tulis. So benda baru lah. So jadi saya rasa kat situ saya lag sebelum ni. So the right time untuk saya kenal anak-anak kita, pembelajaran dia orang. Kalau tidak sebelum ni kita macam jauh sikit, sibuk kerja je kan. Jadi bila sebut tentang banyak luangkan waktu dengan anak-anak PDPR kat rumah especially kan, sebab ramai mak bapak sekarang ni yang mereka tercabar tau bila bersama dengan anak-anak kena mengajar, hilang kesabaran tu. Ashraf macam mana? Okey ke? Mula hilang sabar lah juga. Mula tiba-tiba nak angin je. Asal tak boleh nak jawab sangat soalan-soalan ni kan. Benda senang je kan. Lepas tu fikir balik, tak boleh. Kita kena berlembut. Bila berlembut, barulah nampak ada perubahan dengan anak-anak ni kan. Padahal cikgu, saya memang respect lah cikgu. Dia boleh bersabar je dengan budak ni kan. Kadang-kadang pada live tu dia punya dengan cikgu, dengan budak-budak sekelas kan. Ramainya sampai kita sendiri macam apa benda lah cikgu cakap ni. Kadang tak apa-apa clear sangat kan. So jadi perlu ada ibu bapa kat sebelah anak kan untuk kita macam betulkan dia ke, cakap dengan dia ke, bagi dia fokus. Kadang-kadang ada salah tu kita betulkan. Kadang kita pun belajar. Dari situ proses pembelajaran untuk saya juga sebenarnya untuk anak-anak. Ya, okay. Ashraf, kita cut to the chase. Okay, Ashraf dah lebih kurang 1 tahun sembuh daripada COVID-19. Okay, tapi lepas dah sembuh tu, tiba-tiba kita tengok dekat Instagram Ashraf dia kongsikan datang pula kesan lain sekarang ni. Kesan daripada virus COVID-19 tu. Apa cerita sebenarnya? Mungkin Ashraf boleh kongsikan dengan kami. Apa yang terjadi? Apakah sebenarnya tu? Dia macam ni sebenarnya. Waktu saya kena COVID dah lama. Tahun lepas bulan 1 bulan 4, awal bulan 4 lah kena kan. Jadi waktu itu balik daripada Scotland, saya buat self quarantine kat rumah sebelum masuk di hospital. Quarantine rumah sebelum nak tunggu result tu, tiba-tiba rasa sakit. Sakit yang teramat sangat kan. Kalau kita tak COVID ni mesti suruh datang urut lah, itulah ini. Rumah tolong picit-picitkan sikit kan. Tapi ni sangat sampai keluar air mata. Sampai air mata macam ya Allah tak tahan, sakit sangat. Jadi waktu sakit tu dia berpanjangan, dia tak stop. Selama 2 hari 3 hari baru dia relax. Nak tidur pun sakit. Pusing sana sakit, pusing sini sakit. Tak tahu sebab apa kan. Jadi saya biarkan dalam 2-3 hari dia slow down dia baik kan. So masa tu macam alhamdulillah lega. Mungkin Allah dengar doa lah. Tiba-tiba dapat pula result COVID kan, masuk hospital. Waktu tu dah lupa dah pasal sakit tu sebab dah tak sakit kan. Dan lama-lama saya rasa ada perubahan dekat saya punya tulang belikat belakang tu. Bila bumping ke apa ke, dia macam terkeluar tulang tu. Bila angkat tangan dia terkeluar kan. Saya cakap kenapa ni? So saya biarkan dulu sampai lepas saya keluar daripada hospital. Waktu baru pergi PPUM jumpa dengan doktor fisio, doktor perubatan sukan. Dia pun cek buat x-ray apa semua. Dia cakap ini sebab otot mengecut. Dipanggil penyakit tu scapula. Saya macam scapula maknanya dia ni otot mengecut kan. Dia kata Ashraf, ada tak rentakan waktu ataupun rentapan ataupun benda kuat lah dekat sini? Saya kata tak ada kan. Tak ada. Lepas tu dia kata ada 2 sebab. Satu hentakan, satu sebabkan virus. Salah satu virus kan. Virus dalam badan yang menyebabkan dalam saraf, dia merosakkan saraf dan otomatik dia akan mengecutkan otot-otot kat belakang ni. Sebelum dia mengecutkan otot, so macam saya bukan kena COVID kan. So dari situ assumption kami dan juga doktor pun cakap ni virus COVID lah. Jadi bila dah lama kita ada buat treatment apa semua, ada injection apa semua, sampai bulan 6 dia doktor cakap dia akan relapse balik selama lepas 6 bulan. Dan baru 6 bulan ni kena balik dia sakit balik, tapi bukan di scapula, dia pergi dekat bahu pula. So kat bahu sakit sangat sebab apa? Mungkin dia kata lapse daripada sini ke sini. Sebab kalau otot mengecut tu dia akan menyebabkan tempat lain lah. Bila satu rosak sini rosak apa semua kan. So dari situ buat lagi injection, dia bagi inflammation untuk ligament tu bagi betulkan balik kan. Tidak terkeluar lah sikit kan. Kalau tidak dia bunyi lah kata-kata.
Dah macam baba kan. So kiranya maksudnya bahu tu memang dah rasa sakit tu masa mula-mula dapat COVID dulu, tahun lepas. Dia tak lain. Oh lain-lain. Itu memang sakit-sakit. Yang ni dia macam sebab kita dah rasa dah tak boleh nak angkat, dah tak boleh nak bercakap, Okay. boleh semua kan. So bila doktor scan dia dah renggang kan. Sebab tu maknanya dia ada apa cakap, continuity daripada I sekarang. see. Purpose dah baik tapi dia akan efek kat sini pula. So apa boleh buat, saya kena exercise lah, fisio. Tapi masalahnya kita ni masa PKP dulu kat rumah apa semua macam biasa bila nak buat, nak bersukan pun Ya. kan. Jadi macam redha je lah. Kalau kena rasa buat lah lagi. Aduh. Okay. Saya nak tahu, Ashraf kata tadi sakit dia sampai keluar air mata. Boleh tak gambarkan mungkin kepada mereka yang sedang tengok kita sekarang ni kan, macam mana agaknya gambaran sakit tu, sakit yang macam mana? Sakit patah tangan ke ataupun macam mana? Dia macam mana sakit sangat. Sakit macam kita seliu kaki kan. Semua dan masa kena sakit macam tu sakit. Bukan dah kena tu. Itu sakit sangat. Macam patah hidung. Saya pun pernah patah hidung kalau dah bengkok lagi. Patah hidung. Lepas tu tak betulkan lagi, dia dah lagi tu. Dia sakit sangat. Berdenyut kan. Itulah. Dan lama pula tu, selama 2 hari kot. 2 hari lebih. Yang sakit sangat. Betul lama dia lapse. Dia macam makin baik. So waktu tu rasa tak fikir sangat. Macam mungkin adalah salah tidur lah, apalah. Macam kita punya andaian kan. Kita malah nak fikir benda yang pening-pening sangat. Tapi benda ni pun kita tak tahulah sebelum ni simptom COVID mungkin orang cakap paru kan. Ataupun apa ni, batuk, sakit tak ada deri rasa apa semua. Saya tak ada, saya kat situ. Dan sakit tekak je saya ada kan. Itu je. Yang lain tak ada. So maksudnya okay, Ashraf aware tak sebelum ni masa mula-mula lah, sebab kita pun tahu masa mula-mula COVID datang menyerang negara kita, kita pun tak tahu macam adakah dia lepas tu akan ada long COVID, post COVID punya sakit. Ashraf aware tak pasal tu sebelum ni? Pasal long COVID tak ada. Saya rasa bukan saya, rasa semua orang kot tak tahu. Sebab saya awal dan masih orang cakap try and error lagi, orang tengah mengkaji lagi kan. Ya, betul. Pun ubat pun tak ada, dia try antivirus bagi buat malaria, ada yang dapat ubat HIV kan. Semua dalam apa proses mencuba kan. Pasal long COVID pun tak tahu. Ini bila saya dah kat setahun baru rasa dia punya efek dia. Jadi doktor yang merawat Ashraf sekarang ni ada tak dia kata mungkin ada possibility untuk berjangkit ke tempat-tempat lain pula ke, macam mana ke Ashraf? Dia macam nak jangkit tu saya tak pasti. Dia sebab yang dia cakap tu lapse tau. Lapse ni maknanya punca dia di otot yang mengecut. Otot tu dah okey. Cuma disebabkan dia cakap lah bila rosak satu dia akan pergi ke sini. Bukan pergi sini so bukan sebabkan COVID, sebabkan lapse tau. Okay. Nak bagi faham dia lapse, dia bukan sebab COVID tapi dia punca dia dah okey, cuma dia efek lain. Okay. Tak apa, kita faham-fahamkan sebab kita bukan doktor kan. Faham lah. Ashraf punya kesihatan, kita tahu Ashraf sebelum ni memang kalau you kan memang aktif bersukan dengan main bola keranjang, main rugby dan sebagainya. So sekarang ni kita nak tahu keadaan fizikal dan juga mental Ashraf sebelum dapat COVID dengan selepas dapat COVID, especially sekarang dah tiba-tiba ada sakit bahu lah, otot mengecut, macam mana Ashraf? Okay. Waktu lepas ada sekali tu kita dah selesai lockdown yang pertama, lepas tu kita boleh bebas bersukan apa semua. Saya start bersukan, saya main bola keranjang. Tapi dia punya energi dia dah lain, tenaga dia untuk orang baling pun dah tak kuat. Kadang-kadang dia punya alignment baling kita shoot boleh masuk, tapi kali ni shoot lagi bola ke sana tak sampai. Saya macam kenapa lain dah ni kan, dah tak macam dulu, dah tak laju. Tangan pun dah macam jadi dah tak seronok lah kan. Main pun dah tak seronok kan. So jadi macam saya kena buat fisio untuk kalau nak aktif balik. So dia mengambil masa.
Dan Sekarang tahap Ashraf tubuh badannya macam mana? Masih lagi kalau saya sekali lagi lepas buat treatment tu, sebab tu doktor suruh buat fisio, saya tak buat fisio lagi. I Maksudnya see. test tu sikit-sikit macam tu je, tak Hmm. macam kerap kan. Jadi saya rasa dia tak sebelum ni lah, tak setangkas sebelum ni lah. Kan? Tapi as long dia dapat berfungsi, tak sakit kan, boleh buat kerja, tu cukup lah tu kan. Sebab sukan kita faham juga, sukan ni pun untuk kita punya hobi, aktiviti kan. Jadi kalau selagi tak boleh, selagi boleh pakai kita pakai, selagi tak, kalau sakit tu memang dah tak boleh nak buat apa, itu bagi saya dah satu masalah besar lah. So benda itu trauma jugalah sebenarnya, tunggu-tunggu juga, lepas ni takut dia akan lapse ke mana pula ke apa, kan. Sebab saya tahu Perasaan sebab okay, COVID ni teruskan. bila dah dekat dalam badan ni, dia akan attack dia akan pergi ke tempat-tempat yang ada, kita cakap otot ataupun saraf-saraf kita yang ada problem, organ-organ badan kita. So mungkin dulu saya sukan, saya ialah heavy sport dulu, memang gila lah kan, selio sana sini tu, patah sana situ biasa kan. Jadi mungkin ada saluran darah ataupun pendarahan dalam ni dia tak stable ke, mungkin ada yalah kan, ada bengkak ke sana ke. Kita kadang tak perfect fizikal kita bila dah bersukan ni, sebab dah langgar-langgar macam-macam kan. Kita tahu kan, kita kena sikit, lepas tu asalkan tak sakit, okey main balik, buat balik kan. So benda tu dah jadi dah lama kan. So jadi bila benda COVID dalam badan, dalam sari dah akan cari tempat-tempat sport-sport yang ada kesan-kesan ataupun masih perjalanan darah yang tak okey kan. Sebab tu COVID bila pada orang-orang yang ada masalah kritikal, penyakit-penyakit kritikal ni bahaya. Dan dia akan pergi ke buah pinggang kalau contohnya kan, ada masalah jantung, masalah paru-paru, apa saja yang penyakit kronik, dia akan dalam darah, dia akan pergi ke tempat tu. Dia akan cepatkan proses tu lagi, dia akan rosakkan tempat tu. So macam kita stage 1, stage 2 kena. So waktu tu tak adalah teruk sangat, mungkin tak ada tak susah nak nafas je, sebab saya pernah kena pneumonia sebelum saya kena COVID. So masa tu adalah susah nafas, tapi alhamdulillah masih okey lah kan, tak adalah serius sangat, perlukan bantuan oksigen. Lepas tu dia slowly dah okey. Kita tak tahu, ingat sampai situ je, rupanya ada lagi lepas tu kan. Jadi perasaannya Ashraf sebagai orang yang aktif, bersukan, betul dengan careernya lagi, usaha perniagaan lagi. Jadi bila jadi begini, perasaan Ashraf macam mana? Trauma kadang-kadang sebenarnya. Dia jadi trauma dan lebih berhati-hati lah kan, berhati-hati. Trauma tu bila lepas ni COVID ni nak ke mana pula lagi kan. Kalau tak mati, dia akan pergi rosakkan kat sana kat sini kan. Sebab saya pun ada tengok saya punya rakan-rakan saya yang kena COVID satu ward, tak boleh keluar hospital walaupun dah negatif, positif, dah sihat apa semua, tak ada apa-apa simptom apa semua, tapi dia punya bacaan liver dia tinggi. Tambah lagi 2-3 minggu lagi orang tu supaya bacaan liver dia okey, hati dia kan okey. Ada yang kencing manis, dia make sure dia punya bacaan kencing manis tu rendah kan, bacaan gula tu rendah sampai bawah daripada 10 baru boleh balik. Jadi macam-macam lah, daripada normal jadi tak normal kan. Macam saya pun daripada blood pressure saya normal 130, bawah 90 lebih. Sekarang masa kena tu saya sampai atas 80 lebih, bawah sampai 40 lebih. Jadi terlalu rendah, tak normal kan. So sekarang ni saya memang darah rendah, memang senang je nak kena sekarang ni. Sebelum ni susah, ni sendam. Jadi benda tu lebih berhati-hati lah, trauma lah. Apa ni nak buat apa-apa kena berfikir sana sini kan. Kalau sakit je, COVID ke? Sakit je COVID ke ni? Kalau macam letih je, COVID ke ni? Mulalah kan fikir macam-macam. So benda-benda tu jadi satu lah, bagi saya tak sihat lah sebenarnya. Tapi benda tu lah saya betulkan dalam otak saya ni, bukan. Betul, okey, selain daripada doktor sarankan untuk fisio dan sebagainya, ada tak macam Ashraf ni macam okey, mungkin ada, kita tahu kita ambil yang moden juga, perubatan moden, tapi ada tak macam usaha untuk macam secara tradisionalnya ke, macam mana, ada tak perubatan yang lain Ashraf cuba ke? Perubatan sakit baru kita berubat sekarang kan.
makan ubat apa semua apa yang doktor cakap. Okey, dari segi lain dari segi kerohanian, baca Quran, solat apa semua, itu is a syifa yang paling hebat lah bagi saya. Baca doa pada Allah, itu benda-benda yang kita perlu buat. Yang ketiga, makanan, pemakanan supplement tu. Sebab bagi saya kita kena make sure. Alamak, sangkut. Remy, sangkut ke? Remy. Kejap. Line saya ke line Ashraf? Okay, line Ashraf lagi. Jangan bateri dia mati pula. Sekejap ya, kita tunggu line. Saya tak pasti sama ada line saya ataupun line Ashraf ada sedikit gangguan. Okay, tapi kita tunggu sekejap. Dan kepada anda yang mungkin sedang bersama dengan kami, terima kasih banyak. Kita ada Abang Longris dekat sini, Maimun Mai. Oh, Ashraf dah terkeluar pula. Okey, tak apa. Mungkin Ashraf ada isu teknikal. Tak apa, kita tunggu Ashraf masuk balik, insyaAllah. Kita ada Mira Jera ada. Hafizi ada. Clara Bonga. Clara Bonga daripada tadi dia rajin dia komen kat sini. Terima kasih Clara Bonga. Daripada mana awak tu? Cik Min pun ada juga bersama dengan kita. Okey, sebentar saya cuba tengok kalau Ashraf. Okey, Ashraf ada, saya invite Ashraf balik. Okey, kejap. Ashraf dah ada lagi bersama kita. Saya invite Ashraf balik. Kita nantikan. Okey, saya cuba invite Ashraf lagi sekali. Hafizi hai dikata kat sini. Kejap ya, kita tunggu Ashraf. InsyaAllah kita doakan Ashraf dapat join kita balik untuk kongsikan pengalaman dia. Tapi setakat ni banyak input kita dapat daripada Ashraf. Betapa sebenarnya COVID tu bukan sahaja orang kata masa sakit di ward ataupun masa kuarantin tu je kita ada efek. Tapi lepas kita sembuh pun masih lagi ada efek. Begitu. Kenapa tadi tu abang? Kejap Ashraf Muslim terkeluar. Mungkin ada gangguan daripada segi network dia di kawasan Ashraf. Tak apa, Ashraf Muslim is unable to join. Alamak, okey, tidak mengapa. Tapi tak apa, sama-sama kita doakan Ashraf akan kembali sembuh seperti sedia kala. Dan kepada anda semua, tolonglah jaga diri, kekalkan ikut SOP yang telah pun dikeluarkan oleh pihak berkuasa kita. Saya sendiri pun walaupun saya ada waktu saya kena masuk pejabat, tapi Alhamdulillah di pejabat kami memang ikut SOP ketat. Memang dalam floor saya ni tak sampai 10 orang pun dah lulus office ni. Alhamdulillah lah. Tapi tidak mengapa. Mustaqim Mokri, semoga dipermudahkan urusan Ustaz Ashraf, insyaAllah, amin. Mustaqim pun jaga diri juga ya. Ia tak tahulah kenapa COVID-19 ni tidak pandai habis. InsyaAllah, Clara Bonga, kita doakan supaya tidak lama lagi COVID ni akan berlalu pergi. Saya cuba invite Ashraf lagi sekali. Saya cuba ya. Mungkin Ashraf pun tadi mungkin sama ada bateri dia yang dah habis ataupun network dekat kawasan Ashraf yang ada problem sedikit. Tidak mengapalah. Tapi Alhamdulillah kita dapat dengar perkongsian serba sedikit daripada Ashraf tentang apa yang terpaksa dilalui oleh Ashraf selepas sembuh daripada COVID. Ini adalah perkara yang baru juga kita semua tahu tentang long COVID ataupun post COVID ataupun Ashraf dah kembali bersama kita. Okey, Ashraf. Sorry, tak tahulah tiba-tiba kenapa tiba keluar. Tak apa. Okey. Tak apa. Ashraf, okey, saya nak cuba flashback sekejap lah sebelum kita berakhir ni. Bila Ashraf dapat tahu dulu Ashraf dijangkiti COVID-19, positif COVID-19, apa yang Ashraf fikirkan waktu itu untuk diri Ashraf, keluarga, anak-anak semua, isteri-isteri, macam mana Ashraf? Mati kot masa tu. Memang takut matilah, duk fikir pasal matilah. Sebab once dapat COVID tu dah kita dah tahu kan, bila dalam otak ni mati. Sebab apa, bila tengok waktu tu semua viral video kan, video
bila orang ditanam ke kubur, tak boleh nak melawat apa semua, tak boleh nak ziarah. Dan saya pun fikir saya pun ada juga penyakit yang pernah saya dapat, itu pneumonia sebenarnya kena. So benda tu akan beri kesan pada saya kan. Dan takutlah, memang takut. Lepas tu lagipun saya tak jumpa dengan ahli keluarga saya sebelum tu 30 hari kan. Sebulan saya di Scotland, saya syuting kat sana. Tak jumpa. Lepas tu balik pun kuarantin kat rumah seorang-seorang selama 12 hari sebelum masuk hospital. Dah masuk hospital pula kena duduk lagi 25 hari kat situ. So total kat 69 hari jugalah saya tak jumpa ahli keluarga kan. So jadi waktu saya dalam ward masa dalam tahap kritikal, masa COVID tu tengah buat perangai dalam badan saya ni, dia bagi saya susah nafas, dia bagi saya tengah baring pun angkat kepala pun boleh pengsan kan. Tidur balik. Lepas tu doktor pun dah start buat ECG sebab saya punya nafas laju kan. Dia dah start risaulah semua kan. Sebab tak naklah doktor pergi pakai pernafasan, sebab saya kata nanti dulu tengok okey lagi kan, sebab oksigen okey lagi, cuma laju jantung. Jadi benda-benda macam tu membuatkan saya macam risaulah. Lepas tu adalah video-video setiap hari bersama dengan keluarga yang memberikan saya kekuatan untuk saya macam stable. Bila hormon dalam badan bukan saja dari segi fizikal, dari segi minda juga. So otak kita nak kena positif. Nak positif pula kena ada support daripada orang sekeliling kita, terutama sekali ahli keluarga saya. Yang tu yang membuatkan saya macam kuat. Okey. Daripada tak sakit jadi sihat. Daripada sakit jadi sihat kan. Jadi itu prosesnya bila orang kena COVID ni. Bukan saja nak kena makan ubat. Duk hospital sebenarnya sakit. Lagi sakit sebenarnya duk hospital ni. So kita kena cari benda-benda yang mempositifkan diri kita kan. Ubat memang ada makan ubat, tapi dari segi rohani pun hati je kan. Tapi alhamdulillah syukur waktu saya dalam wad pusat kawalan Coastal Negara. Saya kat dalam wad tu. Sebab tu bila kalau perasan saya selalu bila saya dalam wad, saya akan selalu beritahu dan tunjuk video kepada masyarakat melalui IG saya kan. Nak tunjuk apa aktiviti yang betul. Kata ada hikmah ya Syah apa yang jadi ni. Boleh. Okay Ashraf, last sebelum kita berakhir, mungkin pesanan Ashraf kepada bekas pesakit COVID yang mungkin sekarang ni sedang berhadapan dengan post-COVID ataupun long COVID punya efek, dan juga kepada orang awam khususnya untuk terus berjaga-jaga. Silakan Ashraf. Line. Tak okay.
Abah tahu sadar. Walaupun waktu di hospital pun, di ward pun saya makan juga. Tapi bukan waktu tu je. Lepas tu pun kena makan juga. Supaya untuk kita boostkan balik imun sistem dalam badan kita kan. Perjalanan dalam darah. Sebab kita nak bersukan pun jarang. Tak boleh kan. Masyarakat jogging. Saya jogging bukan suka sangat kan. Jadi benda-benda macam tu, pemakanan pun nak kena jaga. Dari segi pemikiran semua nak kena jaga. Dan yang terakhir, ingat bila kita kena COVID, mereka yang kat luar yang tak kena COVID lagi, kalau once you dah kena COVID, mungkin sebulan tak jumpa keluarga, mungkin 2 bulan tak jumpa keluarga ataupun tak jumpa langsung. So kena hati-hati, kena ingat ingat orang yang di sekeliling kita, orang-orang yang kita sayang. Kalau kita keluar ke mana-mana pun kena berhati-hati, kena tahu adakah tempat tu selamat untuk kita pergi. Janganlah disebabkan kita, orang lain meninggalkan disebabkan kita. Ya, itulah dia. Jadi terima kasih banyak Ashraf. Terima kasih banyak sudi meluangkan waktu dengan Sinar Plus petang ini. Berkongsi cerita pengalaman Ashraf. InsyaAllah kami doakan Ashraf kembali sihat macam biasa. Family pun insyaAllah jauh dilindungi daripada COVID-19 ni, insyaAllah. Amin. Doa untuk kita semua supaya Malaysia dan juga sisi dunia bebas daripada COVID-19, insyaAllah. Kita jumpa lagi Ashraf. Jaga diri. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Baik.